Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya sekali lagi kita merafakkan, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah masih berikan ruang, Allah masih rezekikan kepada kita semua ini untuk duduk sebentar untuk menunggu masuknya waktu fardu isyak, yang mana insya-Allah sementara kita menunggu ini akan dikongsikan beberapa perkara dalam hal agama kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapat kebahagiaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini oleh kerana saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Mustaqim, insya-Allah malam ini kita tidak meneruskan perbincangan daripada kitab Indahnya Salat Berjemaah, tapi kita akan saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan buah tangan terbaru saya ini. Ini adalah buku kedua saya, 60 Nota Salat Berjemaah Pedoman Asas Imam dan Makmum, yang mana insya-Allah kita akan cuba bedah apa yang mampu serba sedikit pada malam ini insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan puan-puan yang ingin mendapatkannya, boleh dapatkan di depan, bayar kemudian pun tak apa, asalkan kita dapat mentelaah serba sedikit daripada kitab yang akan kita bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan kuliah, marilah kita sama-sama memulakan kuliah ini dengan sedikit zikir. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam hati kita insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Allah 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 ya Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada bulan Oktober tahun 2017, saya dilantik menjadi imam rawatib di masjid ini, yang mana sebelum tu pada bulan Ogos saya dilantik sebagai seorang bilal masjid. 2 bulan saya jadi bilal di masjid ini. Kemudian seorang imam, iaitu Imam Latif, berpindah ke Terengganu. Jadi pihak pengurusan masjid meminta saya untuk menjadi seorang imam di masjid ini. Perkara pertama yang saya lakukan bila mana dilantik menjadi imam adalah saya meminta nasihat daripada guru saya ataupun guru kami di Johor suatu ketika dulu, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Khidir Hussein, pengarang kitab Indahnya Solat Berjemaah, yang mana beliau juga ini ketika mana dahulu sering dipanggil oleh Jabatan Agama Islam Johor untuk menyampaikan kursus kepada para imam negeri Johor. Jadi pada ketika itu saya meminta nasihat kepada beliau. Saya minta nasihat kepada Ustaz Khidir ni. Saya kata, Ustaz, saya baru dilantik jadi imam, mohon nasihat daripada Ustaz. Dengan penuh rendah hati saya mohon nasihat daripada Ustaz. Ustaz Khidir ni, beliau kata simple saja. Beliau kata, ajar kepada masyarakat berkaitan solat berjemaah. Sebab apa, tuan-puan? Sebab majoriti, kebanyakan masjid yang saya sepanjang hidup saya pernah pergi, jarang sekali kita membicarakan tentang hal ehwal solat berjemaah. Sedangkan asas solat berjemaah ini adalah asas perpaduan dalam sesebuah masyarakat. Solat berjemaah ini mempunyai banyak fadilat. Kalau kita lihat di masjid-masjid, di sebahagian masjid, di sebahagian surau, banyak membicarakan perihal-perihal lain selain daripada solat berjemaah. Pasal solat banyak, tapi khusus berkaitan dengan solat berjemaah jarang-jarang. Jadi pada ketika itulah saya mula menanamkan azam untuk
mengajar kepada masyarakat berkaitan dengan hal ehwal solat berjemaah, dan akhirnya ketika mana menerima tauliah daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, saya memulakan kuliah-kuliah dengan membicarakan tentang kitab indahnya solat berjemaah. Dan pada masa yang sama saya mempunyai azam untuk juga mempunyai sebuah buku yang ringkas. Bila mana saya perhati di kedai-kedai buku, di pasaran buku, saya melihat buku-buku solat berjemaah selalunya adalah buku yang syarat dengan fakta, berkaitan dengan merujuk kepada kitab-kitab tertentu yang mana memang berkaitan dengan fakta. Jadi saya terfikir, oleh kerana masyarakat kurang biasa tentang perkara ini, saya nak ada satu buku berkaitan solat berjemaah, tetapi perbincangannya adalah dilaksanakan secara santai. Maka lahirlah idea 60 nota solat berjemaah ini, yang mana buku ini menghimpunkan 60 nota berkaitan solat berjemaah daripada perkara asas sehinggalah selepas menunaikan solat. Maka pada tahun lepas, akhir tahun lepas 2019, saya memulakan penulisan beberapa nota, seingat saya 8 nota ataupun 8 bab solat berjemaah. Setiap nota tu dalam buku ni, kalau tuan-tuan boleh ambil dulu nak tengok, setiap nota saya mulakan dengan beberapa hadis, sebuah hadis atau beberapa buah hadis berkaitan dengan tajuk yang ingin saya bicarakan. Dan perbincangannya saya cuba bawa secara santai, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan orang tidak terasa berat, pembaca tidak terasa berat berkaitan perbincangan tersebut. Maka akhir 2019 saya memulakan penulisan buku 60 nota solat berjemaah ini, dan berjaya merangka beberapa bab, dan akhirnya berjaya menulis 8 buah bab. Namun bila mana nak masuk tahun 2020, mulalah kami mula buat takwim itu ini. Masa tu program, banyak program pada akhir tahun tu. Ada program bersama Akhil Hai, Ustaz Akhil Hai, ada program Festival Selawat 2.0. Ketika tu dah mula akhir tahun, nak masuk pula tahun 2020, terpaksa pula buat takwim 2020 untuk masjid yang kita rancangkan bersama imam dengan Bilal dan jawatan kuasa masjid. Jadi mula sibuk sampailah ketika mana 7 Oktober 2020 saya dikuarantin kerana mempunyai kontak rapat dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. 7 Oktober bermulalah saya duduk berteluku di satu bilik dalam rumah saya yang paling hujung. Sebuah bilik yang tidak besar, hanya berukuran macam ni. Umpama kalau mihrab ni ditutup, ada pintu, besar macam tu je lah. Rumah saya tak besar mana, jadi biliknya pun agak kecil begitu. Jadi tuan-tuan bayangkan, 14 hari saya nak duduk seorang diri dalam bilik tu saja, dalam keadaan yang pastinya akan kebosanan yang teramat sangat. Sedangkan sebelumnya saya selalu pergi ke sana kemari, kan, berurusan dengan masjid, berurusan dengan jabatan agama, berurusan dengan masyarakat. Tapi pada ketika itu 7 Oktober saya terpaksa duduk di bilik untuk kuarantin wajib. Jadi bermulalah ramai orang WhatsApp saya memberi nasihat, ramai orang WhatsApp saya mendoakan kesejahteraan supaya dielakkan daripada wabak COVID-19. Dan akhirnya ada satu nasihat ni daripada salah seorang jemaah kita yang saya takkan lupa. Beliau kata, salah seorang jemaah kita, berjemaah kerap juga, beliau kata, selamat berkuarantin Imam Andi, gunakan waktu yang ada untuk membaca dan menulis, kerana itulah tabiat ataupun habit para ulama. Jadi bila saya baca mesej tersebut, saya rasa dulu aku ada tulis beberapa bab berkaitan solat berjemaah, why not kalau aku habiskan bab tersebut. Jadi pada 7 Oktober saya mula menulis kembali untuk melengkapkan 60 nota solat berjemaah.
Dan alhamdulillah ketika mana saya habis kuarantin 19 Oktober, 18 Oktober alhamdulillah 60 nota berjaya disiapkan dalam masa 13 hari lebih kurang. Jadi buku ni istimewa bagi saya, sangat istimewa, sebab buku inilah yang menemani hidup saya sepanjang saya di kuarantin selama 14 hari tersebut. Jadi dalam buku ni masa tu dalam keadaan kitab-kitab rujukan yang sedia ada di rumah. Jadi saya minta isteri saya ambilkan kitab-kitab tersebut, letak penuh dalam bilik tu dengan kitab je. Ada kitab yang Anah Talibin, ada kitab Al-Iqna, ada kitab macam-macam, Safinah An-Najah. Semua tu dijadikan rujukan untuk menerbitkan sebuah buku yang insya-Allah mudah-mudahan santai berkaitan dengan hal ehwal solat berjemaah. Maka lahirlah buku 60 nota solat berjemaah selepas saya habis kuarantin. Jadi inilah antara perkara yang saya ingin kongsikan atau bawakan kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kerana 60 ataupun solat berjemaah ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Sangat-sangat penting bagi kita semua. Kerana apa? Kerana sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu amalan yang mana Nabi sangat galakkan sehingga bila mana seseorang itu tidak pergi, Nabi mengancam dengan satu ancaman yang sangat berat, iaitu bakar rumah. Sepanjang pengetahuan saya, tak ada satu amalan, tak kiralah baca Quran, tidak kiralah kita bersedekah, tidak kiralah kita berpuasa. Sepanjang pengetahuan saya, tidak pernah saya jumpa kalau kita tak laksanakan satu amalan ini, Nabi mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Seperti mana ancaman sesiapa yang tidak datang solat jemaah, Nabi ancam untuk bakar rumah. Walaupun Nabi SAW tidak melakukannya, tapi cuba kita bayangkan, tiba-tiba kerajaan kita mengumumkan siapa-siapa lelaki Muslim tak pergi ke masjid surau, rumahnya kena bakar. Agak-agak kita berani tak datang rumah Allah. Dalam keadaan ketika itu Rasulullah SAW, seorang pemimpin negara Madinah, kerajaan Islam Madinah, ketua negara Islam, mengeluarkan ancaman sedemikian rupa. Dan ketika itu tidak ada yang tidak berani untuk datang ke rumah-rumah Allah, melainkan orang-orang yang jelas kemunafikannya. Depan Nabi tunjuk dirinya sebagai seorang Islam, sedangkan Nabi tahu bahawa dia itu adalah seorang munafik. Jadi persoalannya, adakah jika kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang malas ke rumah-rumah Allah ni, kita golongan yang munafik atau sebagainya? Sebab itu, kalau siapa mengikuti khutbah yang Muhammad Senator Menteri pada tengah hari tadi, yang Muhammad ada sebut berkaitan dengan sebuah hadis, berkaitan dengan yang mafhumnya, maka saksikanlah sesiapa yang menjadikan, maka persaksikanlah seorang lelaki yang menjadikan adat atau biasa berulang alik ke rumah Allah, ke masjid, maka saksikanlah dia ini seorang yang beriman. Makna kata, bagi orang yang berulang alik ke masjid, insya-Allah Nabi SAW dah janji dia ni seorang yang beriman. Maka tuan-tuan yang rajin berulang ke masjid, perlu ada rasa syukur Allah berikan hidayah, taufik untuk datang ke rumah-rumah Allah. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Asr juga disebut, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali apa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa antara orang beriman? Yang berulang alik ke rumah-rumah Allah. Wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi bahagialah kita, berbahagialah kita kalau kita dah selalu pergi menunaikan solat berjemaah di rumah-rumah Allah. Namun jangan kita cukup bahagia sekadar itu, sebab di dua ayat ataupun di frasa las dalam surah Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Makna kata kita kena juga berpesan kepada orang lain.
Jangan kita rasa syok, kita ni dah pergi ke rumah Allah, kita biar diri kita saja yang pergi ke rumah Allah. Jangan. Sebab itu saya cadangkan kepada tuan-tuan, setiap daripada tuan-tuan ini, Azam 2020 tak dapat ramai, paling tidak seorang. Tuan-tuan target satu orang. Tuan-tuan carilah jiran ke, anak ke, menantu lelaki ke, saudara ke, lelaki ke. Tuan-tuan target dalam 1 tahun 2021 ni, tuan-tuan target, aku nak usaha supaya dia ni yang malas nak ke masjid, ke surau ni, boleh rajin semula datang ke rumah Allah, boleh rajin datang ke masjid surau. Sebab apa? Sebab ini tugas kita kan. Tugas dakwah ini adalah tugas kita, tugas mengajak semua orang manusia ini ke rumah-rumah Allah. Bila mana makin ramai manusia ke rumah-rumah Allah, maka kita akan mula bersatu padu kembali. Zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in kuat. Sebab apa? Sebab mereka ni menjaga solat berjemaah kan? Dan nak menjaga solat berjemaah itu juga ada hukum hakamnya, ada pedomannya, bukan main langgar je. Sebab itu dalam hadis yang juga ada dibincangkan dalam buku ni, ada hadis yang biasa saya bawa di sini adalah bila mana kita tidak meluruskan saf, maka Rasulullah menjanjikan bahawa orang yang tidak meluruskan saf ini, maka dia akan berpecah belah. Tuan-tuan bayang, orang datang salat berjemaah, safnya tak lurus, akibat buruk daripada saf tak lurus tersebut, mereka ni akan berpecah belah. Apatah lagi mereka-mereka yang berada di luar sana yang tak datang langsung ke masjid dan surau. Sebab itu tanggungjawab kita untuk menjadikan masyarakat Islam Muslim Malaysia ini, negara ini bersatu padu. Kita kena azam. Pertama, kita rajinkan diri datang ke masjid. Kedua, kita kena faham hal ehwal hukum hakam solat berjemaah. Dan ketiga, kita mengajak orang lain juga datang ke rumah Allah. Maka untuk step yang kedua, kita faham berkaitan dengan hukum hakam solat berjemaah, tidak boleh tidak kita mempelajari berkaitan dengan hukum hakam asas solat berjemaah. Maka datanglah buku, antara buku ini, buku 60 nota solat berjemaah ini, untuk membicarakan berkaitan dengan perkara ini. Jadi bagi tuan-tuan yang, kalau tuan-tuan tak nak beli pun, nak ambil dulu buku tersebut untuk tengok pun boleh. Kita sebab malam ni InsyaAllah dalam kesempatan waktu yang ada, kita cuba bacakan beberapa hadis daripada beberapa nota untuk kita ambil manfaat daripada buku ini, insyaAllah. Jadi untuk malam ni, sekadar untuk bedah buku apa yang ada ni, malam ni kita akan tengok berkaitan dengan nota yang ketiga, ancaman bakar rumah, muka surat yang ke-14. Okey, di muka surat ke-14 ni disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mempunyai keinginan yang kuat untuk memerintahkan salat-salat supaya diiqamatkan, kemudian aku pergi ke rumah-rumah mereka yang tidak turut serta salat berjemaah, lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Ahmad. Dalam hadis ini adalah hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, berkaitan dengan ancaman Nabi SAW. Siapa tak pergi ke masjid, siapa tak pergi ke surau, ke rumah-rumah Allah ni, maka akan datanglah ataupun akan terimalah ancaman daripada baginda Nabi SAW untuk dibakar rumahnya. Tapi Nabi tak buat. Ada setengah mazhab menjadikan hadis ini sebagai hadis yang menunjukkan solat berjemaah itu fardu ain. Fardu ain maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita tak buat, kita berdosa. Fardu kifayah kita tahu, bila dalam satu masyarakat seorang buat ataupun satu kumpulan buat, kita terlepas daripada dosa walaupun kita tak lakukannya. Tapi ada mazhab, iaitu yang mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil daripada hadis ini yang menunjukkan bahawa dalam mazhab Hambali fardu ain menunaikan salat fardu secara berjemaah. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang pernah kita bincangkan dalam kitab Indahnya Salat Berjemaah, hukum menunaikan salat fardu berjemaah bagi lelaki muslim adalah fardu kifayah.
Kenapa para ulama mazhab Syafi'i ini mengatakan hadis ini tidak menunjukkan hukum fardu ain? Kerana apa? Kita lihat muka surat 15 itu, hadis ini tidak menjadi dalil untuk menunjukkan hukum salat berjemaah itu fardu ain. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengutarakan keinginannya untuk membakar rumah-rumah mereka. Dan yang kedua, mereka yang meninggalkan salat berjemaah pada masa itu ialah mereka yang sangat jelas munafik dan mereka sebenarnya tidak salat sama sekali. Jadi inilah sebab mengapa para ulama mazhab Syafi'i tidak mendalilkan atau menunjukkan bahawa salat berjemaah ini fardu kifayah. Namun begitu, walaupun dalam mazhab Syafi'i kita tidak sampai tahap fardu ain, tetapi kita kenalah cuba usaha untuk datang ke rumah-rumah Allah. Sebab apa? Sebab inilah antara perkara yang boleh kita lakukan untuk menghidupkan amal agama dalam hidup kita. Jadi ini ancaman bakar rumah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pula nota yang ke-6, muka surat 24, ganjaran salat subuh berjemaah di hari Jumaat. Daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada salat yang lebih afdal dari salat subuh di hari Jumaat secara berjemaah. Aku tidak mengira atau menganggap orang yang menyertainya dari kalangan kamu, melainkan ianya adalah dari kalangan orang yang diampunkan Allah. Hadis wa Imam At-Tabrani. Dalam hadis ini membicarakan tentang kelebihan ataupun ganjaran salat subuh secara berjemaah pada hari Jumaat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalaupun kita susah untuk bangun subuh ataupun kita kadang-kadang rasa penat nak bangun subuh, paling tidak subuh Jumaat tu kita pergilah ke rumah Allah. Kita pergilah ke masjid ini ataupun ke surau-surau taman, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau saya tak bertugas pun saya akan pergi di surau. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni jelas menunjukkan sesiapa yang datang menunaikan salat fardu subuh berjemaah pada hari Jumaat, maka dirinya ini akan diampunkan Allah, diampunkan dosa-dosanya. Ini antara perkara yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita ni wabak COVID-19 ni, tuan-tuan, ini walaupun ini adalah antara salah satu tanda kasih dan sayang Allah kepada kita, tetapi juga kita kena sedar bahawa sebarang musibah juga adalah disebabkan dosa-dosa kita. Sebab itulah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, kalau tuan-tuan perasan yang saya baca doa Melayu ketika doa akhir, itu adalah maksud daripada kunut nazilah yang diberikan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Mereka meminta para imam sebenarnya untuk baca sejak PKP lagi, supaya kita ni doa pada Allah, Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat kita, angkat masalah ni. Sebab apa? Angkat kemurkaan dan kemarahan Allah. Jadi antara perkara yang boleh kita nak angkat kemurkaan dan kemarahan Allah, kita nak ampunkan dosa kita, adalah bila mana kita pergi menunaikan salat subuh secara berjemaah. Ramai orang sekarang ni, saya ingat lagi waktu mula-mula PKPB kembali dilaksanakan di masjid ini, masa itu masjid para imam dah sepakat kita baca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, tak ada surah Sajadah. Sebab apa? Sebab masa tu SOP ketika itu solat hendaklah dilaksanakan dalam lebih kurang 10 minit. Mana kata ringkas lah, tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu lama. Itu antara SOP yang ditetapkan. Jadi oleh kerana SOP tersebut telah ditetapkan, maka kami berpandangan kita ikutlah, kita buat yang pendek, iaitu surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, tak baca surah Sajadah. Kenapa kami berpandangan sebegitu? Sebab sebenarnya di sana selain daripada apa yang disunnahkan oleh bacaan oleh Nabi SAW, bacaan pada subuh Jumaat adalah surah Sajadah dan surah Al-Insan. Tapi di sana juga ada beberapa riwayat yang mengatakan bahawa ada juga ketikanya Nabi SAW membaca surah Al-A'la dan surah Ghasyiyah, tapi tak selalu. Yang selalu adalah surah Sajadah dan Al-Insan. Itu memang tidak dinafikan. Kalau tuan-tuan boleh perasan, tuan-tuan boleh dengar kuliah-kuliah Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Ali Bindani. Tuan-tuan boleh lihat juga beberapa para ulama lain membicarakan tentang perkara ini. Jadi dalam keadaan ketika itu, kita dibenarkan untuk tidak mengamalkan sunnah.
Sunnah surah As-Sajdah. Jadi bila mana kami tak baca surah Sajdah, ramai masa tu jemaah tidak faham, merasa tidak syok bila tak sujud sajadah. Masa tu tak sujud sajadah, rasa tak syok, rasanya tak puas, rasanya sunnah tu adalah sujud sajadah tu. Menurut Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, sebenarnya sujud sajadah itu hanyalah sampingan sebab kita membaca surah sajadah. Bukan tujuan kita datang solat subuh pada hari Jumaat untuk dapatkan sujud sajadah. Bukan. Itu adalah sampingan daripada kita membaca surah sajadah. Yang utama sebenarnya kita datang subuh pada hari Jumaat tersebut, kita nak dapatkan ganjaran hadis ni lah. Diampunkan dosa. Sebab dulu saya ingat lagi waktu kecil-kecil dulu, mak ayah saya waktu subuh Jumaat dah, budak-budak masa tu memang lihat nak bangun subuh, tapi kalau subuh Jumaat mesti orang-orang dulu kala selalu akan minta anak-anaknya bangun untuk paling tidak subuh Jumaat tu di rumah-rumah Allah. Sebenarnya tak lain dan tak bukan nak dapat ganjaran diampunkan dosa tersebut. Jadi inilah antara perkara yang boleh kita bincangkan dalam nota yang ke-6. Jadi kelebihan subuh dalam buku ni juga ada saya sebutkan berkaitan dengan kelebihan waktu subuh ni, iaitu yang pertama, sebenarnya banyaklah kelebihan waktu subuh ni, tapi saya ringkaskan kepada 3 perkara ni lah. Iaitu pertama, waktu subuh ni dipersaksikan oleh malaikat. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 78 yang maksudnya, mafhumnya, dirikanlah salat ketika gelincir matahari sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah mengkhususkan waktu subuh dibanding dengan waktu salat yang lain. Malah umum mengetahui seandainya sesuatu perkara itu dikhususkan, pasti akan ada kelebihan besar yang terkandung di dalamnya, dan antara keistimewaan yang disebutkan adalah para malaikat akan menyaksikannya. Mana kata waktu subuh ni memanglah semua malaikat sentiasa bersama kita bila waktu setiap solat, setiap waktu, tetapi para malaikat semua sekali akan fokus kepada orang yang menunaikan solat subuh, terutama yang datang solat subuh berjemaah lah. Ini pertama. Yang kedua, waktu malaikat mendoakan kebaikan buat yang bersedekah. Dalam buku pertama saya, Sahaja Aku Jadi Imam, saya ada menyebutkan sebuah hadis berkaitan dengan perkara ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada dalam setiap pagi ataupun setiap subuh dalam satu hari melainkan 2 malaikat akan turun di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan malaikat ini? Fayaqulu salah satu malaikat ini akan sebut, Allah ma'ti munfiqan khalafa. Fayaqulu ahaduhuma Allah ma'ti munfiqan khalafa. Salah satu daripada malaikat akan sebut, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang memberikan sedekah ataupun memberikan hartanya pada waktu tersebut. Fayaqulu al-akhar Allah ma'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang menahan hartanya daripada nak bersedekah kehancuran kepada harta dia. Sebab itu ada setengah asatizah menggalakkan dipanggil sedekah subuh. Bila mana tuan-tuan datang ke rumah-rumah Allah untuk datang menunaikan salat subuh, tuan-tuan letaklah. Kalau tuan-tuan tak mampu RM10, RM5, paling tidak tuan-tuan letak RM1 ataupun 50 sen. Niatnya satu, kita nak dapat doa malaikat, doa supaya rezeki kita itu diberikan ganti yang lebih baik, dan juga kita dielakkan daripada kehancuran ataupun ketidakberkatan terhadap rezeki kita. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang selalu kita dengar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu ataupun sebelum solat fardu subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau solat sunat pun Rasulullah sebut lebih baik dunia daripada seisinya, apatah lagi solat fardu yang dilaksanakan pada ketika itu. Sudah tentu besar lagi ganjarannya. Sebab itulah subuh ini ganjaran untuk sesiapa yang mampu menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, ganjarannya sangat besar.
Ada dalam satu hadis lain, tuan-tuan pun tahu, pernah dengar, siapa yang menunaikan salat fardu isyak berjemaah, dia punya fadilatnya, kelebihannya itu seumpama dia bangun malam, walaupun dia tak bangun malam. Seumpama dia bangun pertengahan malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat fardu subuh berjemaah, maka fadilatnya, kelebihannya umpama dia menghidupkan seluruh malam. Jadi inilah antara kelebihan-kelebihan fardu subuh yang mana kita kena cuba usahakan untuk datang ke rumah-rumah Allah pada waktu subuh ini. Kita lihat pada nota-nota yang berikutnya. Kita lihat mana lagi nota yang boleh kita bincangkan pada hari ini, pada malam ini, adalah berkaitan dengan nota 36. Nota 36 125. Ini antara yang boleh kita bincangkan lah, iaitu makruh menggunakan sejadah dan baju bercorak. Muka surat 125. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai sejenis pakaian yang berjalur-jalur. Lalu baginda terpandang ke arah jalur-jalur itu. Setelah selesai salat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Pergilah kamu membawa khamisah, yakni sejenis pakaian berjalur aku ini, kepada Abu Jaham, dan bawakan kepadaku ambijaniyah, yakni sejenis pakaian berbulu tidak bercorak kepunyaan Abu Jaham. Sesungguhnya jalur-jalurnya melalaikan aku seketika dari salatku." Jadi ini berkaitan dengan sebuah hadis Nabi SAW, berkaitan dengan Rasulullah SAW satu ketika pakai pakaian, datang ke rumah, datang menunaikan salat dalam keadaan memakai pakaian yang berjalur. Jadi pakaian tersebut adalah pakaian yang dihadiahkan oleh Abu Jaham. Jadi bila mana Nabi SAW dah pakai pakaian tersebut, oleh kerana Nabi tidak mahu mengecewakan Abu Jaham, Nabi SAW menyuruh kepada Sayyidatina Aisyah bawa pakaian tersebut, bagi balik pada Abu Jaham, tapi ambil pakaian Abu Jaham yang lain yang tidak bercorak, untuk digunakan oleh Nabi SAW untuk solat pada ketika itu. Jadi antara intipatinya adalah kita kalau nak solat, kita cuba pastikan, kalau kita nak pergi solat, tak kira lah solat ke, solat berjemaah ke, cuba pastikan pakaian kita tidak bercorak. Paling tidak plain, ataupun paling tidak belakang ni tak tulis apa-apa. Saya pernah solat di surau saya, ada seorang adik tu, dia pakai baju play like a duck, hit like a truck. Tengah solat tu saya terbaca kan. Sebab apa? Sebab bila mana kita pakai pakaian yang boleh mengganggu kekhusyukan orang, ini satu perkara yang makruh bagi diri kita. Sebab itu dalam mana kita nak datang solat Jumaat, kita kena memperhatikan pakaian kita, apa yang kita bawa ketika solat. Jadi saya rasa mungkin cukup sekadar itu sajalah buat masa ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan cuba teruskan. Dan InsyaAllah untuk makluman tuan-tuan, kalau tidak ada aral, saya akan mulakan daripada mula kitab 60 nota solat berjemaah ini di Surau Desi Indah pada minggu ketiga hari Sabtu. Jadi kalau tuan-tuan nak khatamkan kitab ini, bolehlah bersama dengan saya di Surau Desi Indah pada bermula bulan 1 nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup masjid kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr al-insanu fi khusr alladziina aamanu wa sallallahu. الله أكبر الله أكبر الله